Hello, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang ke channel saya Rusdi Reza dan hari ini saya akan membawakan kepada anda beberapa siri soalan yang telah dihantarkan kepada saya melalui social media saya, subscriber saya, email saya dan WhatsApp saya yang akan saya kongsikan kepada anda minggu ini. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk tahu cerita dan kisah yang akan saya kongsikan hari ini. Honestly, minggu lepas aku memang seminggu aku nekat aku tak buat apa-apa konten sebab aku terlalu exhausted dari segi emotion. Aku ada banyak benda yang aku kena buat and plus sebenarnya aku dah sampai satu tahap aku demotivated lah sedikit. It's not about korang lah sebenarnya, it's about diri aku sendiri. Yang mana minggu lepas aku memang tak ada semangat. Aku memang ada macam, okay, this is what I call mental health aku punya issue. Aku memang ada satu fasa yang bila-bila aku ada masalah aku macam fed up. Aku tak nak tengok YouTube, aku tak nak tengok aku punya konten dan tak korang lah. Tapi dari semasa ke semasa bila aku sedar kan, bila aku tengok balik aku punya followers, ada subscribe, ada orang subscribe, ada orang start email message aku, benda itu macam cure me lah sikit. Walau bagaimanapun, ada beberapa soalan yang aku terpanggil untuk menjawab minggu ini sebab seperti mana lazimnya dalam setiap bulan aku akan ada satu slot memang menjawab soalan-soalan dalam topik substance abuse dan juga di luar topik bidang substance abuse sebab korang kena tahu advokasi aku dekat sini adalah aku membincangkan mengenai penggunaan substance, PLHIV dan juga aku juga terlibat dengan perbincangan mengenai mental health. Jadi dekat hari ini punya slot konten hari ini ada dua soalan yang aku ambil, satu dalam substance abuse, satu untuk persoalan yang bukan dalam kalangan isu substance abuse. Jadi persoalan ini sebenarnya ditanyakan oleh orang luar dan aku akan cuba jawab dengan sebaik mungkin. So okey, baiklah kita start dengan soalan-soalan yang dikemukakan. Okey, aku telah menerima satu pesanan ringkas melalui Facebook Messenger daripada seorang hamba Allah ni. Aku letaklah nama dia Farid. Farid ni asalnya daripada Johor. Dia ni, ini adalah isu berkenaan dengan PLHIV yang mana beliau sekarang ni mendapat, orang kata dia baru didiagnose, menerima, orang kata didiagnose positif HIV. Jadi soalan dekat sini adalah, bukan soalan, permasalahan dia dekat sini adalah dia sekarang ni tinggal dengan kaum keluarga dia. Mak ayah dia ada lagi, lepas tu dia ada abang kakak dan dia tinggal di sebuah kawasan rumah yang agak padat yang mana dia tidak ada privacy dan perkara-perkara itu membuatkan dia bila dia duduk dalam satu compound rumah yang ramai, dia rasakan macam dia sedikit tertekan kerana dia serabut sebab dia baru diagnose. Bila diagnose, emotion dia tak stabil and then dia nak makan ubat sebab bila honestly untuk orang-orang yang macam ni bila dia makan ubat lah dia nak makan sorok-sorok kan. Jadi kes dia dekat sini adalah dia tanya dekat aku, cikgu, should I declare dekat family aku yang aku ni ada PLHIV ataupun tak? Dan aku percaya orang luar kat sana juga, siapa saja yang baru diagnose ada terfikir persoalan ini. Should I declare to my family? Kita jangan cerita pasal kerjaya, pasal kawan. Should I declare dekat family, orang yang paling rapat? Sebab kita tahu kan, memanglah kadang-kadang kita buat ni, kita dapat ni sebab kita punya kesilapan yang lalu, kesalahan yang lalu, dan berdasarkan pengalaman-pengalaman klien yang lain pun mereka mengatakan bahawa mereka memang struggle untuk berhadapan dengan situasi ini. Ada yang sampai sekarang klien aku tak declare pun dekat family dia yang dia ni ada masalah PHIV ataupun sebagainya, ada HIV ataupun tidak. Tapi masalah untuk hamba Allah ni, dia dah serabut sampai dia cuba mengambil keputusan untuk melarikan diri daripada rumah. Walhas sekarang ni dia kata pekerjaan pun susah dan dia dah sampai tahap mempunyai masalah anxiety attack. So dia sampaikan macam, aku sampai advisekan dia, okey, kita kena selesaikan satu-satu. Okey, untuk anda-anda yang berada di rumah yang mungkin mengalami situasi yang sama, apa yang saya syorkan ini adalah berdasarkan pengalaman saya dan klien-klien saya. Jadi ia ini bukan satu jawapan yang rigid dan legit. Jadi anda boleh jadikan ia sebagai panduan anda, terpulang kepada anda untuk mengikut nasihat ini ataupun tidak. Tetapi saya cuba, orang kata, throw on the plate supaya korang tahu, oh mungkin ini sesuai dan mungkin ini tak sesuai. Jadi bagi anda yang mempunyai masalah ini, pertamanya
anda perlu kenal pasti keluarga anda. Adakah anda kenal keluarga anda? Bermakna dekat sini, kalau anda tanya saya, adakah should I declare to my family about my condition, health condition? Jawapan saya adalah, it's up to you. You know your family. Know your family first. Sebab, contoh macam ni. Ada dua family. Katakan family ini yang mana mak ayahnya adalah sejenis orang yang bukan berlapang dada dengan masalah-masalah kecil. Maksudnya kalau jiran seorang tu adalah, contoh kita dapat tengok simptom ni, anak jiran orang kampung tu mencuri, dia dah berkata-kata kan, dia dah risau. Dia risau apa nak dengan anak-anak mak ni macam ni. So kalau dah ada simptom-simptom itu, bagi saya jangan declare, kerana isu-isu berkenaan dengan PLHIV ini sangat berat untuk ditampung oleh mereka-mereka ataupun ibu bapa seperti ini ataupun ahli keluarga seperti ini, kerana disebabkan kurangnya ilmu dan juga pendedahan dan juga ilmu pengetahuan. Jadi, kalau anda bagi tahu sekalipun atas dasar untuk mendapatkan sokongan, fahaman, tapi ianya tidak akan menjadi, kerana karakter keluarga tersebut tidak akan membantu anda, malah ia akan memudaratkan anda lagi. Jadi bagi saya kat sini, kalau keluarga anda ni suka adalah jenis yang sejenis judge orang, yang sejenis macam orang kata apa ni, it's not mengutuk lah, it's something like dia orang adalah opinion punya orang. Bagi saya, ataupun mereka adalah orang yang express emotion, jangan declare. Sebab bagi saya, aib is your aib. Jangan simpan. Jangan luahkan, kerana dengan luahan anda, ia akan membebankan emosi anda lagi. Jadi, apa yang perlu anda lakukan, you don't have to tell your family. Tetapi, walau bagaimanapun, dalam proses mereka-mereka yang didiagnose ini, dalam keadaan klien saya, yang saya ada, mereka-mereka ini memang pada asalnya mempunyai keluarga seperti ini. Namun, setelah sekian lamanya, ingat, setelah mereka mendapatkan rawatan konsisten dengan ubat program RVD dan HAD mereka akhirnya, orang kata family diorang akhirnya tahu juga. Dan ketika itu penerimaan keluarga berbeza berbanding ketika fasa pertama mendapat tahu, ketika fasa pertama mereka didiagnose oleh penyakit HIV ini. Seterusnya, sekiranya keluarga anda adalah keluarga yang mempunyai latar pendidikan yang tinggi, misalnya ayah anda adalah seorang profesor ataupun jenis berlapang dada dan sebagainya lagi, anda sahaja yang kenal keluarga anda macam mana pun. Kita tak boleh kata orang pandai pun sebenarnya, orang pandai mesti open. Bapak aku okey je sebab aku memang social dari dulu macam ni. Bapak aku terima aku gay macam ni. Bapak aku terima aku drug user macam ni. So, walaupun anda mempunyai orang kata background family atau parents yang open up macam tu, apa yang perlu anda lakukan adalah, sekiranya anda ingin membuat pengesahan declare, ini yang saya belajar daripada klien-klien saya, don't jump towards to your parents first. Go to adik-beradik dulu. And then by the end of the family baru parents. Dekat sini akan ada satu soalan. Mungkin mak ayah akan tengok dan mungkin ada sedikit bitter and cringe dengan dapat saya kata, cikgu nak ajar anak-anak kita bohong ke? Kenapa tak bagi terus terang saja? Ini saya nak ajar. Sekiranya anda jangan salah faham, saya bukan nak mengajar mereka-mereka yang mempunyai PLHIV ini untuk terus berahsia ataupun orang kata menyimpan rahsia ataupun tidak berterus terang dengan anda. Kerana berdasarkan pemerhatian saya, berdasarkan pengalaman saya, kebanyakan institusi keluarga di Malaysia masih belum lagi bersedia menerima keadaan anak-anak ataupun anak-anak mereka sekiranya mereka ini mempunyai masalah HIV. Itu yang saya perasan. Korang cakaplah macam mana. Saya open cikgu. Ni sebagai contoh. Saya banyak jumpa family yang macam ni. Saya okey cikgu. Kalau anak kawan saya HIV, saya okey, saya tak stigma ni semua. Betul. Bila melibatkan orang lain, korang okey. Tapi bila melibatkan anak orang lain, feeling dia lain. Betul. Jadi, apa yang aku nak ajar kat sini, apa yang saya cikgu ni nak ajar kat korang kat sini adalah, kalau boleh, ajar anak itu untuk menggunakan kaedah yang betul untuk membuat disclaimer kepada keluarga. Kalau boleh, janganlah macam, ayah saya HIV, lepas tu kau pula down, pukul anak semua. Dia tidak menyelesaikan apa-apa masalah. Dan kalau boleh, apa yang aku nak cakap dekat sini adalah kepada family-family di luar, kalau boleh siap siaga dengan ilmu dan juga knowledge supaya sekiranya, kalau boleh mulai daripada sekarang, tak kisahlah keluarga korang okey ke tak okey, cuba letakkan satu persediaan. Kalau ada ahli keluarga anda yang mempunyai masalah ini, bagaimana respon anda? Apakah persediaan yang anda perlu lakukan? So ini yang aku nak ajar dekat sini. Aku bukan nak ajar diorang untuk terus berahsia sampai ibu bapa dia mati. Saya bukan nak ajar ibu bapa
untuk orang kata berlapang dada, seolah-olah membiarkan benda ini, alah declare je lah, normal lah, kau ada virus je. Tidak. Cerita dia adalah permasalahan di sini, should they declare benda ini kepada keluarga sekiranya keluarga mereka bermasalah. Mungkin anda yang cakap macam ni, kita okey cikgu, kita ada anak beranak. Yes, engkau okey. Macam mana pula dengan ahli keluarga yang berada di Kuala Nerang? Ahli keluarga yang berada di sekitar-sekitar Kukup? Kau faham? Yang berada di luar bandar. Adakah mereka bersedia dengan permasalahan ini? Itu yang aku ingin ingatkan. Jadi kepada Farid, kalau boleh jawapan kepada soalan Farid dekat sini, kenal dulu keluarga dahulu. Kalau keluarga anda seorang yang melatah dengan isu ini, kalau boleh jangan declare. Tapi pastikan anda makan ubat dan buktikan anda sihat. InsyaAllah satu hari nanti. Katakan mereka tahu pun, tak apa. Anak aku dah makan ubat, anak aku dah ni, dan mereka akan menerima anda dengan lapang dada. Itu adalah persoalan pertama yang ingin saya kongsikan kepada anda. Okey, seterusnya isu yang kedua ni, it's not issue lah. Benda ni melibatkan substance. Persoalan substance. Okey, sebab aku nak cerita substance, besok pun aku akan menghadiri satu seminar khusus anjuran mesek di Kuala Lumpur selama 3 hari. Jadi sebelum aku nak pergi ke sana, ada beberapa isu yang sebenarnya keluar dekat social media. Semalam aku ada baca satu artikel perkongsian kisah boy yang mana dia ni asalnya pengguna drug saja, tapi sanggup menjualkan diri, tak kisahlah lelaki ke perempuan, untuk dapatkan barang sampai di sini ketagihan seks. Yang seterusnya yang aku dapat persoalan daripada seorang subscribers aku, kalau aku tak tahu, aku seorang hamba Allah ni, dia bercerita mengenai keadaan adik dia yang macam mana nak tahu adik dia ni dalam penagihan dadah ke tidak. Okey, so aku nak ajar korang kat sini. Ini adalah ilmu yang aku dapat daripada Dr. Nazira Sadirun, antara ilmu yang aku dapat daripada cikgu aku secara online. Jadi kita nak tengok apa macam, okey, sinilah. Aku nak ajar korang apakah ciri-ciri seorang penagih dadah. Okey, kepada ahli keluarga, kita tengok. Ciri-ciri penagih dadah, dia ada 4 C. 4 C. Kalau anda seorang ahli keluarga, anda ada ahli keluarga yang mungkin macam ada penagih dadah ni, so anda boleh check. Okey, ataupun anda ini adalah seorang yang sedang berada dalam kepulihan. Aku difahamkan rupanya video aku ni banyak juga pusat-pusat pemulihan dadah di Malaysia yang gunakan sebagai rujukan. Okey, kepada anda yang di pusat yang menggunakan video ini sebagai kajian pembelajaran anda untuk kelas relapse prevention 12 langkah. Okey, terima kasih banyak-banyak sebab aku terkejut kerana aku baru-baru ni pergi satu pusat. Aku masuk kelas tu, aku tengok aku di video. So aku rasa macam terkejut. So sampai kawan tu cakap, selama ni kau kenal Cikgu Rusdi kan? Tu belakang tu orang dia. So aku macam terkejut. So okey, so kali ni aku ajak kat korang kat sini, kalau korang dalam proses kepulihan, dalam proses untuk memulihkan diri, korang kena cek 4 benda ni ada tak kat diri korang. Kalau ada, kena buang satu persatu, baru korang akan, orang kata, bebas dari dadah dengan, orang kata, the best effort atau the best version of you. Okey, jom kita tengok apakah antara ciri-ciri penagih dadah yang aku nak share kat sini. Okey, ciri-ciri penagih dadah yang pertama ataupun C yang pertama, dia ada 4 C. C yang pertama adalah kompulsif. Okey, kompulsif ni adalah perubahan tingkah laku. Korang cek balik, ada tak anak-anak korang, sebab tak ada seorang manusia pun yang lahir-lahir daripada rahim mak dia terus jadi penagih. Dia mesti ada satu perubahan. Korang kenal diri korang, korang kenal anak korang. Daripada orang yang mungkin seorang ustaz, tiba-tiba menjadi seorang agresif. Ada titik kompulsif itu. Itu adalah ciri yang pertama, kompulsif. Anda tahu dulu anda seorang yang bertanggungjawab, suami yang bertanggungjawab. Tiba-tiba satu hari anda ambil substance, anda berubah. Itu adalah kompulsif. Itu adalah ciri yang pertama. Terdapat perubahan tingkah laku dalam diri anda. Compulsive behavior change. Okey, so itu adalah C yang pertama. Yang kedua adalah, ciri yang kedua adalah kontrol. Adakah anda ini bersikap mengawal keadaan? Sebagai contoh, anda balik, anda jumpa isteri, sebelum ni anda memberi nafkah. Anda balik nak minta duit. Anda mengawal perbelanjaan isi rumah. Anda jumpa dengan mak ayah anda, mak ayah kata, no, jangan keluar. Anda kontrol situasi itu. No, I want to keluar. So, itu adalah satu sikap penagih dadah. Anda mengawal keadaan. So, kontrol itulah yang membuatkan anda menjadi tidak
teratur dan tidak terurus. Sebenarnya sebab apabila anda terlalu mengawal, anda terlupa untuk membezakan mana yang baik, mana yang buruk demi semata-mata untuk anda punya keinginan melepaskan nafsu anda terhadap substance. Itu adalah C yang kedua, itu control. C yang ketiga adalah apa dia? Craving. Okey. So craving ataupun keinginan yang mendadak ni. Okey. Semua penagihan dadah, semua individu yang berpengalaman untuk mengambil dadah mesti ada perasaan untuk craving dalam pengambilan substance. Keinginan yang membuat-buat. Saya sendiri ada craving itu. Alhamdulillah setakat ini craving saya tidak membuat-buat, tetapi ada kalanya craving ini akan datang. Pattern itu akan datang. Jadi, kalau ada craving itu menunjukkan anda masih ada lagi ciri-ciri penagih dadah. Dan yang terakhir sekali, inilah yang cukup bahaya bagi saya. C yang terakhir adalah continue. Anda ingin teruskan dengan apa yang anda percaya, anda rasa it's okay untuk ambil substance. Anda percaya untuk mengambil dadah ini, ia akan menyelesaikan segala masalah anda. Dengan mengambil substance ini, ia akan memudahkan hidup anda. So, inilah C yang terakhir adalah continue. Kita ulang balik. Yang pertama adalah kompulsif, ciri penagih pertama. Yang kedua adalah control. Yang ketiga adalah craving. Yang keempat adalah continue. Antara keempat-empat ni bagi saya, kompulsif, control dan craving adalah normal untuk mereka-mereka yang ada experience penagihan dadah. Tetapi sekiranya anda tambah satu C yang terakhir iaitu continue, anda berada dalam keadaan yang kronik kerana anda percaya yang dadah itu akan membantu diri anda. Dan gunalah rawatan 12 langkah sekalipun. 12 langkah untuk langkah yang pertama yang sebenarnya saya ajar dulu kan. Ia ini tidak akan membantu anda kerana anda tidak mengakui bahawa dadah itu menyusahkan diri anda. Jadi, untuk mereka-mereka yang mungkin ahli keluarga dia kata kat cikgu, adik saya ni dia macam kes dia macam dia dah dapat rawatan, balik jatuh, sekarang ni dia dah macam meracau dan sebagainya lagi. Okey, untuk menyelesaikan segala permasalahan ini, apa yang boleh saya katakan adalah jawapan kepada, kalau kadang-kadang kita tuduh, kau ambil barang ke? Kan? Kau ambil barang ke? Dia kata, taklah. So, dia buat urine test. Kalau urine test dia positif, maksud dia mengambil barang substance. Kalau dia mengelak-ngelak, sahlah dia ambil itu. Jadi, dekat sini, kena faham simptom pengambilan dadah lebih kurang sama macam buatan orang. Saya nak ajar satu perkara kat sini. Banyak sekarang ni family, saya pun ada beberapa kes kat sini yang mengatakan bahawa cikgu, anak saya rasa saya kena buatan orang lah cikgu, sebab dia cakap dengar suara, nampak kelibat dan sebagainya lagi. Sebelum anda bawa ke rawatan pemulihan alternatif yang membazirkan duit anda sampai RM10,000, baik anda hadap ke klinik, buat rawatan ataupun buat medical check terhadap urine dia dulu. Kalau urine RM30 je, RM35, RM45. Kalau itu boleh detect masalah sebenar, tak payah yang bazir sampai RM10,000. Itu. So itulah perkongsian saya kali ini untuk minggu ini, insya-Allah. Jadi semoga dengan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada anda. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe. Ini adalah channel YouTube saya. Ini sekarang figure pertama. Insya-Allah bulan ini saya akan bersama dengan figura seorang wanita, seorang pakar dalam bidang substance. Yang mungkin akan saya interview dia nanti kita tengok siapa dia bulan ini, dan minggu depan kita akan berkenaan konten 12 langkah yang kedua. Jadi terima kasih kerana menonton, terima kasih banyak-banyak kerana menyokong saya. Terharu kerana ada yang jadikan video saya sebagai model kepilihan anda. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kita berjumpa lagi. Doakan perjuangan saya, semoga kita sentiasa berbuat baik dan beramal jariah dan lakukan yang terbaik untuk diri kita dahulu, kemudian kita berkongsikan kepada masyarakat, insya-Allah. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.